Kita beralih sekarang kepada berita utama. Israel, Lebanon dan Amerika Syarikat baru sahaja menandatangani perjanjian rangka kerja di Washington DC dan ia digambarkan sebagai langkah sebenar pertama ke arah apa yang akhirnya boleh menjadi perjanjian damai antara dua negara yang telah berperang selama beberapa dekad sekarang. Jadi inilah apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Israel akan berundur dari dua kawasan kecil di selatan Lebanon, di luar zon penampan mereka. Kawasan yang menurut IDF mereka sebenarnya tidak perlukan dari segi ketenteraan. Tentara Lebanon akan masuk. Kemudian satu kumpulan penyelarasan ketenteraan yang difasilitasi oleh IAS akan ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan. Dan selain itu, Washington juga memberikan 100 juta dolar dalam bantuan kemanusiaan dan 30 juta dolar untuk menyokong angkatan tentara Lebanon. Dan yang paling penting, perjanjian ini menetapkan satu proses yang bertujuan untuk melucutkan senjata Hizbullah secara berperingkat dengan pengunduran Israel yang seterusnya bergantung kepada kemajuan yang boleh diukur dalam perkara itu. Tetapi setiausaha negara IAS Marco Rubio sendiri menyifatkannya sebagai permulaan kepada permulaan. Hizbullah bukanlah pihak dalam perjanjian itu dan sudah pun mengatakan bahawa Lebanon tidak dapat menguatkuasakannya tanpa mencetuskan perang saudara. Dan tiga pihak di majlis menandatangani itu nampaknya menerangkan tiga perjanjian yang sama sekali berbeza. Baiklah, bersama kita sekarang untuk menghuraikan semua itu ialah David Daud, fellow kanan di Yayasan Pertahanan Demokrasi dan Mejar Bersara Syadi Halil, bekas pegawai zon keselamatan IDF di selatan Lebanon yang sangat mengenali kawasan ini. Jadi tuan-tuan, selamat datang. David, saya ingin beralih kepada Anda dahulu. Anda menonton sidang media itu dan Anda berkata bahawa Rubio kemudian dan Duta Lebanon semuanya mengatakan perkara yang sama sekali berbeza. Terangkan kepada kami dengan tepat apa maksudnya. Kerana jika ketiga-tiga pihak tidak dapat bersetuju tentang apa yang baru sahaja mereka tandatangani, apa sebenarnya yang mereka tandatangani? Baiklah, terima kasih kerana menjemput saya. Ia bukanlah mereka tidak bersetuju tentang apa yang mereka tandatangani kerana perjanjian itu adalah perjanjian dan wakil-wakil dari Israel, Lebanon dan Amerika Syarikat masing-masing telah meletakkan nama mereka pada perjanjian ini. Cara mereka mengendalikan sidang media itu menunjukkan ada sesuatu yang lain sedang berlaku. Duta Lebanon enggan untuk menyebut nama Israel, enggan untuk bertentang mata dengan rakan sejawatannya dari Israel dan enggan untuk mengakui sebarang kebimbangan dari negara Israel. Dan bahagian itu saya sebenarnya tidak jangka daripada wakil Lebanon. Tetapi yang lebih penting, beliau tidak menyebut kumpulan bukan negara dalam penyataannya, berbeza dengan perjanjian rangka kerja. Jadi tiada sebutan tentang Hizbullah. Dan tuntutan yang dibuat, apa yang beliau katakan bahawa rangka kerja ini bertujuan untuk memudahkan ialah kepulangan penduduk Lebanon ke selatan Lebanon yang merupakan tuntutan Hizbullah. Sekarang anda boleh kata ini cuma cakap-cakap sahaja. Ini cuma bahasa diplomatik sahaja. Tetapi jika pegawai Lebanon tidak sanggup atau tidak mampu untuk terus berada di Washington DC, apa maksudnya itu? Ini adalah kerangka untuk membawa kepada pembubaran Hizbullah. Maka saya bimbang tentang kesediaan mereka untuk mengambil langkah-langkah itu di negara sendiri. Terutama apabila kita melihat Presiden Hollande dan Perdana Menteri Noah Salam, yang mana ramai orang meletakkan harapan tinggi kepada mereka, anda tahu, kerana pendirian mereka yang anti Hizbullah. Tetapi apa yang mereka katakan ialah proses melucutkan senjata Hizbullah akan berlaku melalui dialog dan konsensus. Bermakna, kita duduk bersama Hizbullah, kita berbincang dengan Hizbullah, kita minta mereka dengan baik, adakah kamu mahu meletakkan senjata? Proses itu telah gagal. Proses itu gagal antara tahun 2006 hingga 2023 dan ia terbukti jelas. Dan proses itu juga terbukti gagal antara 27 November 2024 hingga 2 Mac 2026. Jadi apabila saya beralih kepada Duta Leiter, saya terfikir, anda bukan bercakap dengan orang yang sama kerana objektif orang itu nampaknya sangat berbeza daripada objektif anda. Betul. Anda tahu, saya ingin beralih kepada Mejar Khalil untuk mendengar pandangan Anda tentang perkara ini. Anda pernah berkhidmat di zon keselamatan ini. Israel sedang berundur dari dua kawasan yang dikatakan tidak diperlukan secara ketenteraan, tetapi akan terus memegang zon penampan asal dengan kukuh dari sudut pandangan ketenteraan semata-mata. Adakah ini masuk akal atau adakah Israel melepaskan sesuatu yang penting di sini? Dan saya rasa akhirnya, adakah perjanjian ini cukup pada pandangan Anda untuk Iran merasakan bahwa satu perjanjian telah dibuat untuk benar-benar membantu menyelesaikan isu-isu yang dihadapinya dengan perjanjian Iran-IS? Baiklah, pertama sekali perjanjian ini bahasanya sangat baik pada pandangan saya. Saya harap ini boleh dilaksanakan langkah demi langkah seperti yang sebenarnya ditandatangani walaupun saya ragu-ragu bahawa ini akan berlaku.
Dan saya rasa pegawai-pegawai Lubnan sebenarnya mahu melihat Hizbullah melucutkan senjatanya, tetapi mereka tidak dapat menguatkuasakannya dan tidak dapat melaksanakan janji-janji mereka. Kita sudah pun melihat sejak tahun 2006 Perang Lubnan kedua apabila kita ada 1701 satu resolusi PBB dan di bawah pemerhatian LAF, Angkatan Tentera Lubnan dan UNIFIL. Sebenarnya Hizbullah telah memperkuatkan diri mereka dan mempersenjatai diri mereka di sempadan kita, membawa askar-askar mereka ke barisan hadapan di sempadan Israel Lubnan tanpa sebarang penolakan daripada tentera Lubnan dan daripada UNIFIL. Jadi saya ragu perkara ini akan berjaya lagi walaupun kini ia berada di bawah pemerhatian CENTCOM. Dan itulah sebabnya saya kata jika ia tidak berjaya, kami tidak akan berundur dari selatan Lubnan. Itulah maksudnya. Ini bermakna tentera Lubnan sekarang perlu membuktikan kepada kami dengan perjanjian rasmi bahawa mereka boleh melakukannya. Jika mereka tidak melakukannya, kami sebenarnya tidak akan melakukannya. Betul. Berundur. Dan saya sebenarnya telah bertanya kepada tentera Israel, jika ini tidak berjaya dan perang akan disambung semula oleh Hizbullah, kita perlu mengambil alih sehingga ke Gunung Lubnan, ke kawasan Gibeon dan sebenarnya memutuskan bahagian timur Hizbullah daripada bahagian barat Hizbullah. Dan ini adalah dua kubu kuat supaya kita boleh mengawalnya dan melawannya dengan lebih baik pada masa hadapan. Saya ingin kembali kepada awak David mengenai perkara ini. Jelas sekali, kita sudah melihat wakil Hizbullah di parlimen mengatakan bahawa pihak berkuasa Lubnan tidak dapat menguatkuasakan perjanjian ini tanpa memulakan perang saudara. Maksud saya, itu belum lagi menyentuh isu sama ada mereka benar-benar boleh melakukan apa yang mereka katakan mereka mahu lakukan, iaitu melucutkan senjata Hizbullah. Kita sedang bercakap tentang politik di sebalik semua ini. Jika kumpulan bersenjata paling berkuasa di Lubnan tidak akan mematuhi, apa sebenarnya nilai kerangka kerja ini? Dan kemudian kembali kepada, sudah tentu, Iran dan tuntutannya mengenai apa yang berlaku di sini. Adakah Anda fikir mereka akan menerima perjanjian ini? Jadi saya rasa Iran akan menerima perjanjian ini. Ya. Okey, jadi ada dua soalan di situ. Sebenarnya saya rasa nilai perjanjian ini akhirnya akan bergantung kepada Amerika Syarikat. Dan sama ada kita lebih menginginkan pembubaran Hizbullah berbanding gencatan senjata dengan Iran dalam hampir apa jua keadaan. Jadi dalam situasi dengan zon perintis, saya berkongsi keraguan Shadi mengenai perkara ini. Kita telah melihat Lubnan terus gagal bertindak terhadap Hizbullah selama bertahun-tahun. Kita tahu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakaktifan itu. Anda sedang menayangkan rakaman penyokong Hizbullah yang merusuh di jalanan sekarang. Jadi kita perlu faham bahawa kekuatan Hizbullah di Lubnan bukan sahaja datang daripada senjatanya. Ia datang daripada rakyat di jalanan. Kira-kira 85% daripada golongan Syiah menurut tinjauan yang menyokong Hizbullah. Jadi memang ada ancaman perang, saudara, yang nyata. Sekarang, kejayaan perjanjian ini sekali lagi akan bergantung kepada sama ada IDF dibenarkan benar-benar mengesahkan LAF telah melucutkan senjata Hizbullah. Jika hasrat kita sebagai Amerika Syarikat adalah untuk mencapai perjanjian dengan Iran mengenai pembubaran Hizbullah, maka saya boleh melihat pembubaran secara kosmetik, penguatkuasaan perjanjian ini secara kosmetik digunakan sebagai alasan untuk penarikan balik Israel yang lebih lanjut bagi memberi tekanan kepada Israel supaya membuat lebih banyak penarikan balik. Terlalu awal untuk berkata, lihat, LAF telah menjalankan tugasnya. Tidak perlu lagi Anda berada di sini. Sila keluar. Sila teruskan, anda tahu, memperluaskan zon perintis sehingga penarikan balik sepenuhnya. Dan kemudian, lihat, Hizbullah tidak perlu memulakan semula peperangan. Saya rasa mereka tidak mahu buat masa ini. Mereka hanya mahukan ketenangan supaya mereka boleh membina semula kekuatan yang merupakan ancaman lebih besar untuk Israel jika anda tanya saya. Jika Hizbullah mencipta ketenangan palsu untuk membina semula kekuatan. Sekarang, mengenai Iran, Iran tidak akan bersetuju dengan perjanjian ini jika ia membawa kepada pembubaran Hizbullah. Kaitan Iran antara gencatan senjata di Lubnan dengan gencatan senjata Amerika Syarikat Iran bukan kerana mereka mengambil berat tentang Lubnan. Ia bukan kerana seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak bahawa Iran cuba mengorbankan Hizbullah untuk mencapai perjanjian dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, mereka cuba menggunakan keinginan Amerika Syarikat untuk mencapai perjanjian dengan Iran bagi menyelamatkan Hizbullah yang merupakan aset paling berharga mereka. Jadi, jika ada sebarang kemungkinan bahawa perjanjian ini boleh menyebabkan Hizbullah menjadi lemah atau dilucutkan senjata secara kekal,
Iran tidak akan pernah bersetuju dengannya. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana sudi bersama kami. Kami perlu beralih ke cerita seterusnya sekarang. Saya rasa masih banyak persoalan tentang apa sebenarnya yang akan dikuatkuasakan oleh perjanjian ini. Dan kita semua sedang menunggu untuk mendengar bagaimana Republik Islam benar-benar akan memberi respon. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Sekarang, perang telah mengubah segalanya di rantau ini. Dan mungkin tiada yang lebih dramatik daripada bagaimana sesetengah negara Arab melihat Israel dan Iran.